Baik, terima kasih kepada semua dan kita tengok soalan melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya Ashwi dari Alustar. Kenapa kita lebih takut bila Allah uji kita dengan musibah, bila kita sakit, bila kita kecewa dengan manusia, tetapi tidak takut bila kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tidak solat, tidak menutup aurat dan lain-lainnya. Apa pendapat Ustaz tentang perkara ini? Inilah yang mentimbul masalah. Allah datangkan sesuatu itu adalah untuk kita mengambil pengajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Allah datangkan musibah-musibah pada umat dulu-dulu. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu ke atas muka bumi dan tengoklah apa jadi pada orang-orang yang mendustakan Allah, yang melakukan kerosakan. Maknanya Allah turunkan bala ini untuk kita makin dekat pada Allah. Insaf. Bukan kita nak main-main. Hari ni ada orang yang datang COVID-19 ni, dia buat main-main gurau senda dengan COVID. Ini bukan main-main tuan-tuan. Dia untuk kita balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada Tuhan. Maksud balik kepada Tuhan ni mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini yang kena berhati-hati. Kadang-kadang kita tak ambil berat, ya. Kita hari ini bila tak semayang relax, tapi bila terlepas sesuatu rancangan televisyen kita sedih, ya. Kita hari ini tak tutup aurat, kita tak takut. Tapi kalau kita tak dapat makan satu-satu kenduri, kita rasa ferah dah. Ini menunjukkan di mana ketakutan kita. Adakah kita lebih taat kepada Allah atau kita lebih takutkan kepada perkara-perkara di dalam dunia ini sahaja. Sedangkan kalau tak boleh makan pun ada tempat lain. Kalau kita terlepas kereta api pun ada kereta api lain. Yang tu ada lagi dunia ni jalan penyelesaian, ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Husna Yahya. Ustaz, saya terasa sunyi sebab duduk seorang diri. Sepatutnya 28 Mac menikah, tapi kena tangguh. Saya doa banyak-banyak ke Allah, tapi dalam masa yang sama saya menangis sedih. Saya rasa kenapa dugaan ni saya kena rasa, sebab saya dah tak ada mak dan ayah. Tapi saya fikir ada orang lagi yang bernasib baik daripada, yang tak bernasib baik daripada saya. Macam mana Ustaz untuk kurangkan rasa sedih? Sekurang-kurangnya anda masih ada lagi orang untuk anda mengadu. Okey. Yang kedua, sekurang-kurangnya anda masih lagi ada tunang anda. InsyaAllah lepas ni kahwin. Kalau nak kata mak tak ada, ayah tak ada, saya pun tak ada ayah. Okey, saya pun tak ada mak juga. Saya tak ada ayah dah 47 tahun tak ada ayah. Jadi kalau kita rasa bahawa kita ni hidup susah, ada orang lain lagi susah pada kita. Yang sebenarnya, kalau kita kata kita kawan tak ada, tunang tak ada, suami tak ada, adik-beradik tak ada, bukankah kita ada Allah? Jadi kalau akak nak rasa tenang, akak dekatkan diri dengan Allah. Mungkin selama ini kita rasa tak tenang, rasa sunyi sebab kita jauh daripada Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Insya-Allah Allah dekat dengan kita. Allah dekat. Allah sebut dalam Quran kan, Allah dekat dengan kamu. Fa innallaha qarib. Sesungguhnya Allah dekat dengan kita. Jadi akak carilah jalan macam mana mendekatkan diri kepada Allah. Ya, balik pada Allah. Jangan rasa sunyi tuan-tuan. Kita ada Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Boleh tolong hurai tak tentang masalah mak saudara yang membenci antara anak saudara dan adik-beradik hingga berbelas tahun? Isu tak boleh lebih daripada family yang lain. Persoalan hati. Ya, persoalan hati. Sebab itu bila kita mengenali hati budi seseorang, selesai masalah. Bila kita dah tengok mak saudara kita ni memang kita tak boleh lebih daripada anak-anak dia, so jangan tunjukkan kita lebih. Jangan kita tunjukkan kelebihan kita. Biarlah kita mengalah pun tak apa. Ya, biar kita mengalah. Kadang-kadang kita tonjolkan sangat. Balik kampung ke jumpa dengan dia, tunjuk kita hebat. Memang mengalah, memang menang dia lah, memang marah dia lah. Sebab itu tuan-tuan, kita mengenali hati budi manusia. Mengenali hati budi itu senang. Bila kita tahu perangai dia, bila kita tahu seseorang tu perangai macam itu, kita layan dia mengikut perangai dia.
Jangan kita layan mengikut perangai kita. Jangan kita sebut, ini pantang aku ni. Aku pantang benda-benda ni. Mana dia tahu pantang kita? Dia tak tahu pantang kita. Okey, so kita ikut dia. Kalau agak-agak tak boleh tahan dengan perangai dia, jumpa dia ala kadar je. Assalamualaikum, mak ngah, apa-apa, balik. Dah selesai masalah. Tak payah nak buka cerita, nak tanya apa. Supaya yang lebih penting ialah menjaga silaturahim daripada kita duk bergaduh, duk lama-lama kan bergaduh pula. Kejap-kejap sudah hantar barang lebih kurang, balik. Ya, itu lebih selamat selain daripada yang pertama yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nur daripada Selama. Saya dah 14 tahun mengidap penyakit skizofrenia. Kalau ikut kata doktor, saya alami halusinasi dengan mendengar suara-suara. Soalan saya, adakah ibadat solat dan puasa saya sah? Saya terbaca sebuah artikel katanya penyakit Syah ni lebih kurang seperti sakit mental dan tak perlu berpuasa. Yang menentukan kita ni sakit mental tak sakit mental ialah doktor. Bukan orang. Yang boleh puasa tak boleh puasa tentukan tu doktor. Kita kena tanya pada doktor dulu. Kalau kau makan ubat kan, tak makan ubat kau jadi tak betul pula. Doktor yang boleh bagi tahu. Kalau kita tanya orang ni macam-macam pendapat dan dia bukan doktor. Yang mengesahkan kita ni boleh tak boleh, yang diiktiraf ialah doktor yang adil. Doktor yang baik, yang agama dia Islam, yang adil, yang faham dia, maka dia sendiri yang menasihatkan kita sama ada kita ni boleh ataupun tidak. Sebab kita bergantung pada ubat. Tak makan ubat jadi macam ni. Makan ubat okey bertahan. Jadi dia yang mengesyorkan kita ni boleh puasa ataupun kita tak boleh puasa. Cuba balik jumpa dengan doktor tadi, tanya macam mana keadaan dia. Baik, salam Ustaz. Saya Noli. Soalan saya, apakah amalan yang boleh memudahkan di saat sakaratul maut? Terima kasih Ustaz. Subhanallah, banyaknya amalan. Bacaan Quran, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, menyambung silaturahim, memberi makan pada orang lain. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang memudahkan kita untuk sakaratul maut. Kita tolong orang lain, bantu orang lain. Insya-Allah kita jumpa Allah dalam keadaan yang manis. Assalamualaikum Ustaz, saya Umairah dari Kuantan. Ingin bertanya, ayah saya sekarang sedang menghadapi sakit kronik 16 tahun dan dia tidak boleh bekerja. Ayah saya tidak berkemampuan untuk membayar zakat. Jadikah bolehkah saya sebagai anak memikul tanggungjawab tersebut untuk membayar zakat? Mungkin zakat fitrah lah ni harus. Ya, kalau ayah dah tak larat, harus seorang anak membayar zakat kepada mak dia, kepada bapa dia, kepada ibu dia. Tak kira lah, kalau bapa tu wajib lah kan pada anak-anak dia. Ini pada bapa kita, pada mak kita, adik kita, dengan syarat kita bagi tahulah kepada mereka, kita minta izin hari ini, bertahun ini zakat fitrah saya nak bayar.